엄마 사랑해요. 아빠 사랑해요. 둘 다 사랑해요. Hai, Assalamualaikum, selamat datang ke Amir's TV. Okey, kali ni aku nak bercerita tentang tragedi kapal Sewol. Dan betul ke all of us ada kopi peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika tragedi kapal Sewol ni? Apa lagi? Jom kita check it out. Tragedi kapal Sewol ni berlaku pada 16 April 2014 yang melibatkan 304 orang terkorban. Okey, apa yang terjadi kan adalah seramai 250 orang student daripada Dunwon High School. Diorang ni macam nak pergi school trip lah kan, lawatan sekolah daripada Incheon ke Jeju Island menaiki kapal Sewol ni lah. Nak dipendekkan cerita, esoknya lebih kurang dalam pukul 8.40 pagi macam tu, kapal Sewol ni mula menyengit. Dia bukan menyengit sikit-sikit tau, dia terus macam menyengit macam tu. So time ni penumpang-penumpang semua tengah sarapan kan. So diorang pun terasa dan diorang makanan-makanan diorang pun mula menyengit dan jatuh. Diorang apa lagi, panik lah kan. Pada masa tu kapten kapal ataupun kru kapal tak henti-henti bagi announcement supaya diorang semua masuk ke kabin, jangan bergerak dan standby. Kononnya situasi tu still lagi boleh dihandle lah kan. Tak lama lepas tu kapal tu makin menyengit dan air mula masuk. 배가 잠기고 있거든요. 배가 잠기고 있어요. 지금 잠기고 있어요. 지금 잠기고 있습니다. Yang aku geram sekali kan, panggilan kecemasan pertama bukan dibuat oleh kru kapal ataupun kapten kapal, tapi dibuat oleh salah seorang pelajar daripada sekolah Dunwon tu. Seseorang pelajar daripada Dunwon High School ni pun buatlah panggilan kecemasan dan contohlah diorang cakap, tolong kami, kapal kami hampir tenggelam, kapal kami dah mula masuk air, semua benda tu diorang cakap. 여기 우상실입니다. 왜 살려는데요? 배가 침몰된 것 같아요. 배가 침몰해요? 여기 제주도 가고 있었는데 예. 여기 지금 배가 떨어져서 떨어진 것 같아요 지금. 잠깐만요. 자, 지금 타고 보신 배가 침몰한다는 소리예요? 아니면 옆에 있는 다른 배가 침몰한다는 소리예요? 배가 조금 배가요. 위치 말해주세요. 위치 배가 어디 있습니까? 위치를 잘 모르겠어요 지금 여기가. 위치를 모른다고요? 거기 뭐 GPS 경위도 안 나오나요? 경도하고 미더? 배 이름이 뭡니까? 배 이름? 태월호요 태월호. Dan pusat kecemasan ni pun macam skeptical dan diorang mula, tapi diorang buatlah report juga ke Coast Guard HQ, iaitu pengawal pantai lah macam tu, pengawal laut macam tu, aku pun tak sure. Dan Coast Guard pun communicate dengan kapal Sewol. Yang aku paling kecewa lah kan, instead of diorang ni bagi guideline macam mana nak tangani situasi kecemasan, tapi benda pertama yang diorang tanya, ada tak kamera dekat sana? Kita orang nak tengok sendiri kejadian tu teruk ke tak. Dia macam tu, tak habis-habis macam ada kamera tak, kita orang nak tengok sendiri. Macam perlu ke kita orang nak hantar pasukan selamatan kan, macam ni kan. Sebab pelajar yang buat report dan diorang pun macam skeptikal, diorang nak tahu sendiri betul ke. Dan sampai ke sudah tak ada apa-apa tindakan. Apa yang diorang buat, keep reporting benda yang sama, daripada kapal Sewol ke Coast Guard HQ ke ministry ke office presiden. Diorang keep report sampai proses tu jadi delay. Dan 30 minit lepas tu barulah pasukan penyelamat pergi selamatkan kapal Sewol ni, passenger kapal Sewol ni. Korang bayangkan, korang dalam kecemasan ni, nyawa korang pun macam 50-50 sama ada boleh selamat ataupun tak kan. Tapi kerajaan still macam report sampai delay. Lepas tu 30 minit atau 40 minit barulah pasukan penyelamat datang nak selamatkan. Siap buat live TV lagi tu, pasukan penyelamat tu datang nak selamatkan kapal passenger yang menaiki kapal Sewol ni. Yang paling aku geram lah kan, pasukan penyelamat nak datang ni, nak pergi ke tempat kejadian ni, nak datang, nak on the way dah ni. Kru-kru kapal ni still lagi bagi arahan yang sama, jangan keluar kabin, duduk diam-diam. 현재 계실 위치에서 움직이지 마시고 주변에 잡을 수 있는 공이나 잡고 대기해 주시기 바랍니다. 야 미쳤나봐. Dan yang paling lah, yang ni lagi aku macam, orang yang pertama keluar dan selamatkan diri, diorang dah lah bagi arahan jangan bergerak, jangan duduk diam-diam, jangan bergerak. Tapi yang pertama yang selamatkan diri adalah kapten dia. Dia yang selamatkan diri dulu, dia yang orang pertama keluar dan meninggalkan semua penumpang-penumpang ataupun kru-kru kapal dia kat belakang. Dia selamatkan diri dulu, dia terjun dulu dekat pasukan penyelamat tu, dia keluar dulu. Tak kira lah orang kat luar sana tu lantak dia lah.
Ui, aku macam sepatutnya kau captain kot. Kau captain, sepatutnya kau last tau. Kau suruh passenger kau turun dulu. Kau captain, kru kau selamat dulu, barulah kau paling last. Ini kau yang pertama terjun. Gila. Aku macam menyirau je baca cerita ni. Lepas je pasukan penyelamat datang, macam aku cakap tadi lah, captain dia yang terjun dulu. And then adalah beberapa orang, macam orang yang ternama yang diselamatkan dulu, orang-orang dewasa kan. Dalam trip yang kedua, ketiga macam tu, kapal dah mula tenggelam sepenuhnya dan menyebabkan 304 orang terkorban daripada 476 orang termasuk penumpang dan kru dia sekali. Yang aku geram, mangsa-mangsa terkorban majoriti daripada budak-budak sekolah tu. Diorang tu budak-budak, korang bagi arahan, diorang ikut, diorang sendiri pun tak tahu macam mana nak tangani situasi kecemasan ni. Kau suruh diorang duduk dalam kabin, duduk diam-diam. Memang itulah diorang akan buat pun. Instead of kau suruh diorang duduk dalam kabin diam-diam, waktu pasukan penyelamat tu nak datang, korang dah tahu dah kan diorang nak datang. Suruhlah budak-budak tu keluar, berpaut pada apa-apa supaya senang pasukan penyelamat tu nak selamatkan diorang. Ini tak, korang suruh diorang duduk dalam kabin diam-diam. Macam mana even pasukan penyelamat datang, takkan diorang nak naik bot tu selamatkan seorang-seorang? Aku geram gila tau. Macam benda tu boleh fikir kot. Dan selepas kejadian, polis ada buat siasatan dan penyelidikan macam mana kejadian kapal Sewol ni boleh tenggelam. So ini adalah faktor-faktor ni. Yang pertama, kapal Sewol ni telah dimodified secara haram. Dia tambah kabin dan kabin tu menyebabkan diorang punya keseimbangan balancing diorang punya kapal tu tak selamat lah kan, means berbahaya. Tapi macam mana diorang boleh lulus dapat cert tu kan? Rasuah lah apa lagi. Diorang rasuah supaya diorang dapat diberikan sertifikat dan lulus untuk berlayar. Faktor kedua, terlebih muatan. Terlebih muatan ni bukan penumpang yang terlebih, tapi barang-barang iaitu kargo-kargo yang diorang bawa iaitu seberat 3,608 tan, iaitu 3 kali melebihi berat yang dibenarkan lah, iaitu 987 tan. So itu menyebabkan diorang hilang balancing jugalah. Dan yang ketiga, diorang dapati ada 2 kru kapal yang tak berpengalaman mengemudi kapal. Dan diorang didapati diorang membuat lencongan ataupun belok tanpa sebab dan menyebabkan kapal tu mereng dan hilang balance tu. Disebabkan apa? Disebabkan benda-benda yang dimodified tadi dan disebabkan kargo-kargo yang terlebih muatan tu diorang belok. So kapal tu mengereng kan. So kargo tu pun diketepi dan buatkan kapal tu mengereng dan tak boleh nak tegak balik. Dan faktor yang keempat, air pemberat kapal dikurangkan. Air pemberat kapal ni dia macam untuk balancing jugalah kan, untuk beratkan kapal dekat bawah tu. Tapi dia kurangkan air pemberat tu supaya diorang boleh masukkan kargo-kargo tu yang terlebih muatan tu supaya muat dalam kapal. So itulah serba sedikit cerita tentang tragedi kapal Sewol dan faktor-faktor kenapa kapal Sewol tu boleh tenggelam. Dan baru-baru ni Netflix ada keluarkan cerita baru kan, cerita series baru iaitu All of a Sudden. Dan ramai orang berkata yang All of a Sudden ni ada kopi sikit-sikit peristiwa yang terjadi ketika kapal Sewol tu. So apa dia kan? Yang pertama, obviously yang paling obvious ketika All of a Sudden ni ada scene All of a Sudden yang diorang rakam diri diorang, yang diorang rindukan mak ayah diorang, yang macam oma apa ni kan, macam diorang rindukan mak ayah diorang. If diorang terselamat, diorang nak buat apa kan. Ketika peristiwa tragedi kapal Sewol ni, pelajar-pelajar daripada Darwin High School ni memang buat benda sama. Diorang rekod diri diorang, diorang cakap diorang rindukan mak ayah diorang. Andai kata diorang mati, apa permintaan diorang, kalau diorang selamat apa yang diorang nak buat, diorang rindu apa. Diorang tak habis-habis cakap diorang tak nak mati, diorang tak nak mati, diorang tak nak mati. Found footage tu memang ada, korang boleh tengok sendiri. 내리고 싶어 진짜 진심이야. 야 나도 찍어줄래요? 엄마 사랑해요. 아빠 사랑해요. 둘 다 사랑해요. 우리 김영애 씨 아들이 고합니다. 이번 일로 죽을 수 있을 것 같으니. 야 계단에 있는 얘들이 제일 무서워. 엄마 아빠 사랑해요. 영원아. 영원아 너만은 제발 수학여행 가지마. 오빠처럼 되기 싫으면 알았지? 제발 해줘줘. 마지막이야. 나 지금 기울어진 거 보이지? 보이겠어. Yang kedua ni, aku tak tahu ini adalah salah satu adat ataupun culture orang Korea ataupun memang diorang ambil daripada peristiwa tragedi kapal Sewol ni. Kalau tak silap aku, episod last
yang diorang ikat ribbon warna kuning tu, yang diorang tulis nama kawan diorang, nama anak-anak diorang, nama-nama mangsa lah kan. Dan tragedi kapal Sewol ni pun diorang buat benda sama. Diorang ikat ribbon warna kuning dekat pagar, dekat pokok, kat mana-mana lah. Sebab diorang ada buat kempen Yellow Ribbon, iaitu simbolik yang diorang masih lagi berharap masih lagi ada mangsa-mangsa yang selamat daripada kejadian tu dan pulang ke rumah dengan selamat lah. Dan All of Us Adat pun gunakan ribbon kuning tu simbolik pada maksud yang sama lah. Okay, mungkin dua scene tu korang rasa macam common lah kan, bila-bila masa boleh jadi. Okay, yang ketiga ni, scene bila diorang dekat atas bumbung tu, yang pasukan penyelamat datang, tapi pihak atasan suruh diorang batalkan mission sebab takut pelajar-pelajar tu ada affected juga tapi tak bergejala. And then diorang tinggalkan. First diorang selamatkan orang-orang yang ternama dulu. Yang budak-budak ni diorang tak kisah. Diorang selamatkan menteri, selamatkan orang-orang dewasa. Benda-benda tu dulu yang diorang pentingkan. Pelajar-pelajar sekolah ni diorang macam lantak korang lah. And then korang bayangkan balik cerita yang aku cerita dekat kapal Sewol ni macam mana. Diorang selamatkan orang-orang yang ternama dulu. Kapten kapal yang terjun dulu. Lepas tu barulah macam budak-budak ni dibiarkan macam tu je. Macam, ya, korang nampak kan persamaan je. Okay, mungkin tiga-tiga scene tu korang rasa macam tak kuat lagi lah man. Macam, okay, yang keempat ni, korang ingat tak satu scene dekat All of Us Adat yang tak silap aku lelaki tu nama Songyuk tak? Dan ketua kelas diorang ni nama Namra. Dan Namra ni pula dia kena gigit dengan zombie. And then diorang baru perasan. And then diorang takut lah kan. Diorang nak halau Namra tu keluar. Takut Namra ni jadi zombie dan gigit dan serang diorang kan. Dan Songyuk ni buat apa? Dia ikat tangan dia dengan tangan Namra. Supaya apa? Supaya diorang jangan takut. Kalau Namra ni jadi, dia akan serang aku dulu. Untuk keselamatan Namra dengan keselamatan diorang lah kan. Untuk peristiwa kapal Sewol ni pula, pasukan penyelamat ada jumpa 2 orang mayat daripada pelajar daripada Darul High School ni. Diorang mengikat jaket keselamatan pada pergelangan tangan diorang dengan harapan bila seorang selamat, diorang boleh selamatkan lagi seorang. So kalau itu pun korang tak rasa macam kuat yang All of Us Adat ni ada ambil sikit-sikit elemen pada peristiwa tragedi kapal Sewol ni, aku tak tahulah. Korang boleh buat kajian korang sendiri. Aku cakap ni pun just macam ringkasan pada aku supaya korang senang faham tragedi ni jadi macam mana, faktor-faktor dia. Tapi korang nak buat kajian, banyak je berita-berita dekat YouTube sana, dekat Google, banyak korang boleh kaji sendiri. Korang boleh kaji sendiri secara detail lah kalau korang nak. So itulah video kita pada kali ini, iaitu tragedi kapal Sewol. Macam mana kalau korang suka aku cerita, aku bahaskan benda-benda macam ni lagi, jangan lupa komen kat bawah. Apa-apa lagi tajuk yang korang nak aku bahaskan, aku kupas, jangan lupa komen. And aku rasa aku post video ni mungkin hampir bulan Ramadan. So selamat berpuasa pada umat-umat Islam di luar sana, pada korang semua, pada subscriber aku yang Islam, yang Muslim. So selamat berpuasa. Jangan lupa grab opportunity ni untuk perbanyakkan amalan, membanyakkan ibadah. Jangan lupa banyakkan baca Al-Quran, banyakkan benda-benda sunat, banyakkan berselawat, berzikir, semua tu. Why not kita grab betul-betul ganjaran daripada Allah ni berlipat kali ganda kalau kita buat satu amalan. So aku doakan korang rajin-rajinkanlah diri, ringankan tulang tu untuk beribadah di bulan Ramadan ni. So aku rasa macam dah tak ada benda dah aku nak cakap. Macam biasa, kalau korang ni jenis yang suka tag review lah, kisah-kisah seram, fakta menarik, kisah-kisah misteri macam ni kan. So apa lagi, jangan lupa hit that like button, hit that subscribe button, jangan lupa turn on the notification bell supaya korang tak terlepas video-video aku post. And as always, I love you guys. See you in the next video. Bye.